tu dia tak kenal tu qadar tuan-tuan. Ada baru ni orang tanya saya, Ustaz, mesti ke nak kena tengok pokok sujud dulu baru nak boleh Lailatul Qadar? Saya kata tak payah dulu tengok pokok sujud lah. Hak kawan tu tak pernah semayang puluh tahun, hari ni semayang, tu tanda Lailatul Qadar tu kan. Pun tunggu pokok sujud sampai bila tak jumpa tuan-tuan. So tugas kita adalah cari Lailatul Qadar, taharrau. Nabi kata taharrau, cari tu maksud dia apa dia? Bukan hari ni saja, esok nak kena cuba, lusa nak kena cuba, tulat nak kena cuba, tungging nak kena cuba, sampai habis daripada Ramadan nak kena cuba. Sebab tu di antara hikmah disebutkan oleh para alim ulama, Allah Ta'ala tak habaq. Allah Ta'ala tak habaq. Nabi tahu dan Nabi pun tak habaq bila yang dikatakan Lailatul Qadar. Cumanya kita ni perlu untuk cari. Dan sebab apa hikmah dia ialah, hikmahnya ialah agar orang yang mencari tersebut, kalau kata tak berjumpa pun dia tak putus asa. Dia tak putus asa. Kalau kata orang yang berjumpa dan dia tahu dia berjumpa, maka orang lain yang mana nak cuba dan nak try, dia akan jadi putus asa. Contoh, semalam saya jumpa dah Lailatul Qadar. Kawan tu pula duk usaha dah 3-4 hari dah duk cari sebelum tu. Malam hak depa kata tu dia terlena awal. Kecil hati ni habis tak tahu. No, bahasa mudah dia tu. Ish, gamuk lah kita duk pulun dah 3-4 hari sampai tak mau nak tidur. Tentang hari keempat tu letih sangat-sangat dah. Tentang Allah Ta'ala bagi malam tu kat depa. Hak kita ni duk pulun tak boleh-boleh. Payah cerita lagu ni. Sebab tu disimpan ataupun disembunyikan hal tersebut agar orang yang mana masih lagi duk mencuba ataupun beberapa harinya sebelum itu gagal pun masih lagi ada harapan, insya-Allah. Moga-moga ada ke depan dapat, ada ke depan dapat, ada ke depan dapat. Itu hikmah. Dan insya-Allah kita harapkan moga kita di antara insan-insan yang dikurniakan Lailatul Qadar tersebut, insya-Allah. Amin. Dan bolehkah Lailatul Qadar itu dapat pada tiap-tiap tahun? Ya, boleh. Boleh. Maksudnya tahun ni dapat, tahun depan boleh lagi dapat, boleh. Tahun depan sekali lagi boleh lagi dapat, boleh. Dia bukan ada had untuk seorang tu hanya 3 kali ya boleh. Tak. Itu kata pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau boleh tiap-tiap tahun boleh. Macam tu. Jadi kita harapkan lagu tu lah, insya-Allah. Baik, tuan-tuan mati Allah sekalian, minta maaf terlewat sikit. Semalam pun tidur kat pukul 3.30 malam ni. Saya sebenarnya abang tu terang, janji nak main dah pagi ni saya main kau. Semalam duk baca buku muzakarah mutalaah sikit buku. Hari ni saya periksa saya mula pukul 8.30. 3.30 tidur. Tu bangkit-bangkit tadi sok pun dah. Dah lah sok sikit layak dengan ni pun sikit. Lepas tu mai juga kan tuan-tuan, saya dah janji dah. Cuma tolong doa ya. Moga Allah Taala mudahkan urusan saya, bagi saya boleh jawab hari ini, bagi Allah Taala mudahkanlah, insya-Allah. Amin. Terima kasih banyak tuan-tuan. Tu dia payah mengaji pun nak mengaji kan, nak kerja pun nak kerja, nak mengajar pun nak juga. Hang ni nak buat benda tanpa semua benda nak buat. Berebut semua lah kali. Tak apalah, insya-Allah. Habis hari ni kita sambung lagi pula. Khair, insya-Allah. Hadis yang ke-26 berkaitan dengan mandi sunat hari Jumaat. Yang ni benda yang penting yang kadang-kadang kita tak ambil kisah. Pasal apa kita tak ambil kisah? Contoh mudah macam tuan-tuan. Bukan tuan-tuan tak ambil kisah, tuan-tuan nak buat tapi tak boleh buat. Pasal apa? Tuan-tuan kerja hari Jumaat. Takat-takat lah ni, siapa dia yang pulun sungguh-sungguh hari Jumaat pergi kerja, balik rumah mandi ataupun duduk di pejabat mandi di pejabat dia? Ada? Tak ada. Payahlah nak jumpa tajuk tu kan. Pukul 11.30 tengok-tengok duk usung tolak dalam pejabat, tak ada kot. Tapi dalam kita katakan kita duk sibuk hari Jumaat ataupun hari Jumaat tu adalah hari kita bekerja, jangan kita terlupa bahawasanya ada hari Jumaat-Jumaat lain yang kita free. Maka hari Jumaat yang lain yang kita free tu jangan kita abaikan mandi sunat hari Jumaat. Baik. An Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, innal ghusla yawmal jumu'ati la yasillu al khataya min usul asy-sya'r istilalan. Daripada Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mandi sunat pada hari Jumaat akan menggugurkan dosa daripada pangkai rambut seperti mana terjatuhnya yang dikatakan air. Hadis riwayat Imam Ad-Dimyati. Keterangan,
Hari Jumaat merupakan hari yang paling mulia dan penghulu bagi segala hari. Bagi kaum lelaki, hari Jumaat adalah hari Jumaat yang mana mereka diwajibkan untuk menunaikan salat Jumaat di masjid apabila menepati syarat-syaratnya. Sebab apa? Semayang Jumaat ini ialah semayang yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada semayang subuh, semayang zuhur, semayang asar, semayang maghrib, semayang isyak, dan kita ada semayang Jumaat. Semayang Jumaat ni duk tangga yang paling atas sekali dalam sembahyang-sembahyang yang paling ranking paling tinggi, yang Nabi paling suka, yang Allah Ta'ala paling suka adalah sembahyang Jumaat. Pasal apa sembahyang Jumaat yang paling Allah Ta'ala suka? Sembahyang Jumaat satu-satunya sembahyang yang wajib buat jemaah, tak boleh buat seorang. Tuan-tuan berasa kemas sungguh, iman kemas, tuan-tuan berasa kelak-kelak Ramadan ni berasa cari syurga, betul nak buat di rumah, tak boleh. Tak boleh. Khutbah baca sendiri, lepas tu dengar sendiri, tak pun panggil bini mai jadi jemaah, tak boleh. Ni baru ni saya dengar pula ni. Di Yan ada satu masjid punya kemas tu imam tu, dia bekas tu imam masjid. Lagi orang suruh dia berhenti, pasal orang duk nampak dia macam serabut sikit. Dia buat pula dah satu tempat dekat rumah dia tu buat sembahyang Jumaat tentu 8 orang ya. 8 orang yang pergi sembahyang Jumaat di tempat dia tu. Hari ni pula dia duk kempen pula, ada duk ramai pergi sembahyang Jumaat tau dia. Kami pun duk tunggu hari bila Nabi cukup ni. Apa kepuncanya jenis lagu tu? Kalau nak cerita pendapat mazhab tu, saya duk cerita, kita boleh habaq daripada awal sampai habis. Berapa orang yang boleh sembahyang? 4 orang. Mazhab mana yang kata sembahyang kena 13 orang? Berapa mazhab yang kata? Boleh cerita belakang. Tapi jangan jadikan benda-benda hal tersebut sebagai punca kepada pecahnya, kita katakan, anak jemaah ataupun ahli qaryah kita. Ustaz-ustaz ni tugas dia ialah untuk menyatukan umat, bukan untuk memecah belahkan masyarakat. Minta maaf bahasa dia. Hari ni yang ada hari ni lebih suka memecah belahkan masyarakat. Itu yang kita tak mahu. Nabi SAW daripada awal dakwah Nabi, daripada Mekah sampai ke Madinah, yang Nabi bawa adalah kesatuan umat, bukannya pecahan umat. Benda yang sikit-sikit kita boleh toleransi lah dengan orang lain. Tapi ada hari ini yang bawa fahaman-fahaman yang macam tu, yang menyebabkan berpecah belah. Maka hari Jumaat ini, apabila kena syarat-syaratnya, apa dia? Contohnya Islam, balagh dia, mustatin ataupun bermukim dia. Dan kena ingat juga orang yang musafir sekalipun adalah orang yang musafir apabila keluar musafir, iaitu sebelum subuh. Sama juga dengan puasa ni, puasa. Tuan-tuan nak buka puasa ataupun tuan-tuan tak mau berpuasa dalam keadaan musafir, tuan-tuan kena keluar musafir sebelum subuh, baru boleh dapat rukhsah tersebut. Contohnya macam mana? Sembahyang Jumaat dengan puasa kena keluar sebelum subuh. Contoh tuan-tuan nak pergi KL hari ni, baik. Boleh tak tuan-tuan untuk tak puasa dalam perjalanan? Boleh. Tapi dengan syarat bukan keluar lepas kuliah kita. Contoh habis kuliah kita saat ini, Ustaz ni saya nak pergi KL Ustaz, duduk cadang-cadang tu, ingat di belah juru tu, ingat nak berhenti makan Ustaz lah. Tu dia. Boleh tak boleh? Tak boleh. Dia kena keluar sebelum subuh. Syarat dia. Baru boleh untuk dapat rukhsah makan di juru ke, makan di di Sungai Perak ke, makan di mana-mana ke. Tapi kebanyakan daripada kita duk faham kata musafir sahaja. Itu kesilapan yang besar. Bila dia keluar dah selepas waktu subuh, dia nak pi yang nak kata musafir dan dia nak dapatkan rukhsah, maka jenis orang lagu ni tak dapat rukhsah tersebut, bahkan wajib dia puasa, wajib dia pergi sembahyang Jumaat. Tak apa. Janji bukan pada selepas subuh hari Jumaat. Jangan selepas subuh hari Jumaat. Jadi kena keluar sebelum. Kena keluar sebelum. Bila kita keluar sebelum, kita masih dalam rukhsah, kita masih dalam musafir, maka itu boleh dapat rukhsah atau boleh dapat keringanan untuk tidak berpuasa. Baik. Banyak perkara sunat yang kita boleh buat pada hari Jumaat untuk tambah pahala dan keberkatan dalam hidup. Namun kadang-kadang kita mesti alpa dengan perkara-perkara tersebut. Contohnya apa dia? Kita baca surah Kahfi, kita banyakkan selawat. Okey. Perbanyakkan selawat ni tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tinggal langsung bila-bila masa pun. Pasal selawat ni satu-satunya benda amalan yang tuan-tuan buat confirm makbul. Confirm Allah Ta'ala terima dan confirm benda tu ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkata alim ulama, mereka mengatakan bahawasanya satu-satunya ibadat yang pasti Allah Ta'ala terima adalah selawat. Pasal apa? Takriman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kemuliaan, Allah memuliakan Nabi sallallahu, yang terkaitan ibadat tersebut dengan Nabi confirm terima, iaitu selawat.
Sebab tu kita kadang-kadang tuan-tuan, kita tak tahu benda apa yang kita buat ni Allah Ta'ala terima. Tapi secara pastinya ada satu amalan yang confirm Allah Ta'ala terima. Walaupun kita buat dalam keadaan lalai, walaupun kita buat dalam keadaan alpa, walaupun kita buat dalam keadaan kita tak bersungguh tak mana pun, selawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan tinggal. Apa dia lagi? Baca surah Sajdah Insan pada solat subuh pagi. Ini pun nak pesan juga tuan-tuan. Imam-imam ni. Kalau macam tuan-tuan ni pun agak kalut lah sembahyang Jumaat, subuh Jumaat ni tuan-tuan nak pergi kerja. Kalau nak buat juga, buat bagi habis. Maksudnya setempat tuan-tuan ni tanya tengok. Kalau surau kita ni kita buat sujud sejadah, tuan-tuan semua boleh ke? Jemaah kata, Ustaz, kami pun tak ada masalah. Maksudnya kita duk kerja tani, kami majoriti kerja kat sini, kerja depan tu. Kalau pergi pulau pun kita katakan pakai pergi dengan motor contoh. Kami semua jemaah di sini yang memang biasa main di sini, kami tidak ada masalah untuk nak buat sujud sejadah. Nak baca sujud sejadah daripada awal, nak baca insan daripada awal sampai habis, silakan buat. Tapi kalau tak boleh, jangan paksa diri. Ada setengah minta maaf no, imam hak buat sujud sejadah, ambil tang ayat sejadah saja. Habis ayat sejadah dia baca 1-2 ayat, sambung. Saat lagi rakaat kedua dia tak baca dah surah Insan, dia baca surah lain. Ataupun lagi teruk tuan, dia ambil surah hak ada sajdah tapi bukan surah sajdah. Surah apa? Dalam ayat lazim, surah lazim juzuk 30 ni. Dia ambil ayat-ayat surah lagu tu ada sujud sejadah, dia sujud pi, lepas tu dia bangkit sambung ayat tu, lagi rakaat kedua pun dia sambung ayat tu, surah tu sampai habis. Minta maaf tuan-tuan, tidak boleh dan bahkan tidak dapat pahala sunat pun untuk orang yang buat macam tu pada pagi Jumaat. Kalau niat dia pada hari tu semata-mata nak sujud sejadah saja dan nak ambil surah tu sebagai sujud sejadah, batal sembahyang dia. Yang kena ingat. Ni saya biasa pergi mana-mana masjid kadang-kadang baca sujud sejadah awal. Lelah kali dia kerak, dia ambil insan. Insan pun ambil 5 ayat, lepas tu dia sujud, dia rokok. Tak boleh tuan. Tak dapat pahala sunat yang disebutkan. Maka nak dapat pahala sunat pada hari Jumaat itu, pada subuh pagi Jumaat itu, ialah mesti kena baca surah Sajdah secara sempurna, mesti baca surah Insan secara sempurna, baru dapat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyakkan doa pada hari Jumaat, ada lebih 40 ataupun 41 pendapat waktu bila yang mustajab doa. Maka doa saja sepanjang hari Jumaat. Tambah kalau kita dalam bulan Ramadan ni pula, sepanjang daripada Ramadan itu adalah mustajab doa. Maka teruskan. Memakai pakaian putih. Ini pun satu benda juga. Dan kadang-kadang kita nak kena cuba jadikan benda ni sebagai orang kata apa, kita punya kebiasaan. Hari Jumaat, hari untuk pakai putih. Kebiasaan. Jadikan benda tu sebagai kebiasaan. Serta membersihkan diri sudah motong kuku dan bulu-buluan. Ini pun kita dah sebutkan. Bulu-buluan ni jangan lebih daripada 40 hari. Itu ada hadis yang khas cerita Nabi larang untuk kita simpan bulu-bulu ni. Minta maaf lah, terutamanya bulu ibit ataupun bulu ketiak ataupun bulu kemaluan kita. Jangan lebih daripada 40 hari. Ni berapa lama tak betul? Saya ni ingat-ingat 40 tahun dah kot. Allah. jenuh lah tuan, ni menyacak ke bawah. Tak boleh. Sebab apa? Bermuranya asyamul karihah, yang bau yang tak sedap itu daripada bulu-bulu yang tebal yang tidak dipotong tersebut. Jadi sebab tu Islam ni ajak kita bersih. Saya tak tahulah kok tuan-tuan bisa dengar mana-mana fahaman, mana-mana agama, mana-mana yang mengajarkan benda tu kepada umat dia sampai detail macam tu. Wallahualam, saya tak pernah jumpa. Tapi Islam menyebutkan hal tersebut. Bahkan jadi silibus dalam Islam. Benda tu adalah silibus dalam Islam. Bukan kata tok guru duk pergi mereka, lepas tu lepas kajian, benda ni busuk, kita nak dah. Memang silibus dalam agama menyebutkan hal tersebut. Kuku, kadang minta maaf cakap, tengok bagus, tapi kuku simpan. Ni kadang sini. Minta maaf dengan bahasa. Untuk kenapa siapa kita nak perlu menyimpan hal-hal tersebut dalam kehidupan kita. Sebab kena perhati betul-betul. Buatan ini juga sebagai tanda untuk memulakan dan mengagungkan hari Jumaat dan mengikut sunnah Nabi SAW. Dan antara perkara sunat yang boleh kita buat ialah mandi sunat hari Jumaat. Maka ulama menjelaskan bahawa muka surat 72, mandi sunat hari Jumaat ini dia disunatkan kepada seorang yang nak menunaikan solat Jumaat.
Hikmah amalan ni adalah mengelakkan bau-bauan yang tidak menyenangkan pada jemaah lain ketika berhimpun untuk melakukan salat Jumaat nanti. Maka perlu diingatkan, walaupun mandi ni adalah mandi sunat saja, tapi dia perlu dilakukan dengan penuh kesempurnaan seperti mandi hadas besar agar kita mendapat kelebihan mandi sunat ini. Maksudnya apa dia? Rukun tu kena jaga, iaitu 2 rukun besar. Yang pertama niat, yang kedua meratakan ayat ke seluruh badan. Itu baru dapat pahala sunat mandi Jumaat. Setengah-setengah kita nak buat mandi sunat hari Jumaat, kita ambil cebok, habis selesai. Tak kena. Perlu untuk kita mandi cara elok. Rambutnya dibasuh dengan sempurna, telinganya, bahagian-bahagian yang pelipatnya perlu dibasuh seperti mana kita mandi hadas besar. Maka macam itulah, dan barulah ia dapat yang dikatakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dapat yang dikatakan pahala sunat mandi hari Jumaat. Baik. Ya? Niat. Ya, kena niat. Sebab tu 3/4 daripada amal ibadat itu adalah berkaitan dengan niat. 3/4 kata Imam Syafi'i, 3/4 daripada amal ibadat itu berkaitan dengan niat. Tak niat tak kena. Cumanya macam kita puasa. Baik. Puasa ni perlukah untuk kita niat setiap malam? Ya, wajib. Puasa, niat puasa pada setiap malam kita dalam bulan Ramadan. Tapi katakanlah dia tak niat, adakah secara 100% puasa dia esok tu tidak dikira oleh Allah Ta'ala? Tak juga. Ada 2 benda. Yang pertama, kalau dia niat awal 30 hari, selesai. Awal-awal bulan tu dia niat 30 hari, selesai. Kemudian katakanlah dia kata, Ustaz, saya tak dan nak niat 30 hari tu ni. Baik, bangkit tak esok? Bangkitlah pagi tadi ni. Bangkit esok pagi tadi ni niat nak buat apa? Nak makan. Makan tu pasal apa? Makan tu pasal nak tahan diri, tak mau pergi lapak masa puasa. Okey, sudah. Itu sudah memadai dalam perbuatan niat pada malam hari untuk puasa. Pasal apa? Memang dia bangkit untuk makan bagi tahan diri dia daripada berpuasa pada esok harinya. Jadi yang kata niat ni bukan mesti kena terkib, mesti kita kena susun sahaja aku puasa pada esok hari. Bukan macam tu. Niat puasa ni adalah lintasan hati. Nak puasa esok hari, sudah. Ataupun nak puasa wajib esok hari, sudah. Memadai dengan hal tersebut. Bahkan diringankan dalam sebahagian pendapat dalam mazhab Syafi'iyah, mengatakan bahawasanya cukup dia niat nak sok kerana nak tahan diri dia daripada melakukan ataupun daripada lapak ataupun dahaga pada keesokan harinya ketika berpuasa, maka itu sudah memadai. Minta maaf tuan-tuan tu, anak kita besar-besar ni besar-besar ni depa duk mula puasa, depa duk jaga puasa, tak tahu kerana tak bangkit esok je. Mak pak tak bangkit esok, tak ada nak niat, tak tahu tak pasal-pasal depa ni tak boleh puasa. Bayang kita tengok. Jangan kesian kat depa. Depa ni nak duit raya. Kan? Mak pak pula jenis duk ni, siapa puasa penuh, abah bagi banyak ni. Siapa puasa kurang setiap hari kurang RM10. Contoh, dia duk nampak 300 ni, kalau kita cukup sebulan ni 300 ni beli, cara ni beli macam-macam. Sehari lah. Dia tak bangkit esok. Siapa tak bangkit esok? Mak pak dia tak bangkit esok. Dia pun, macam mana apa? Ni nak kena puasa. Ikutlah abang tak mau puasa, tak apa. Mana boleh tak puasa? 300 300 nak minta mana? Kita pun tak bantu aja nak tak rasa. Dia nak puasa juga. Lagi pun puasa tak sah. Puasa tak sah apa ya? Sabar sat. Kalau depa bangkit esok, depa puasa dah niat puasa 30 hari ataupun kita katakan keinginan, itu benda-benda yang boleh menyebabkan depa diberikan kebaikan dalam amalan depa. Sebab tu niat itu sangat benda-benda yang sangat penting dalam melakukan amal. Hadis yang ke-27 menyapu Hajarul Aswad. Hadis yang ke-27 ni dia jarang-jarang kita buat, dan bahkan kalau kita pergi ke sana pun tak tentu kita dapat buat pun. Namun ni ramai tuan-tuan nak pergi buat umrah lah ni, Allah. Ni nama haji naik dah ni. Kan? Ada sini siapa boleh pergi haji? Kau tuan-tuan jenis buat haji di balik pulau lah. Siapa yang naik nama tu syukurlah, alhamdulillah. InsyaAllah lah, moga dia mudahkan. Semalam saya pun ada seorang kawan, dia main minta
orang kata apa, sokongan daripada saya untuk buat rayuan nak pergi haji. Saya tanya dia siapa yang buat rayuan nak pergi haji. Dia pun muda lagi, umur ingat-ingat 20-an ada kot. Kalau tak 20-an pun dekat-dekat 30 dah ada kot dia tu. Dia tanya dia siapa yang nak pergi haji, nak buat rayuan pergi haji. Dia kata mak saya dapat dah panggilan, mak saya kena pergi seorang-seorang. Ayah saya pula pergi dah tahun 2000 berapa tu, lepas tu tak daftar. Jadi nama tu memang tak naik dah. Kena daftar pula baru nama nak naik. Jadi bila jadi lagu tu, rasa tak boleh nak lepas mak tu, jadi saya nak kena pergi juga. Jadi dia main buat apa nama, minta sokongan, dan kita sokong. Moga-moga iyalah Allah Taala mudahkan urusan dia lah. Sebab pergi sana tu nak kena apa nama, dengan kita katakan orang yang bawa dia tu kena ada lah. Kadang-kadang mak tu mungkin tak sihat dan sebagainya, kena bawa yang dikatakan mahram bersama dan sebagainya. Okay? Jadi kita ambil faham, ambil tahu sapu Hajarul Aswad ini di antara asbab kepada Allah Taala ampun dosa kita. An Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna masaha al-hajar al-aswad wal-rukn al-yamani yahuttani al-khataya al-hatta. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya menyentuh, melakukan istilam ketika mana tawaf, menyapu dan atau mencium Hajarul Aswad dan rukun Yamani akan menghapuskan dosa dengan sebenar-benarnya. Hadis Imam Suyuti. Daripada keterangan dia, Hajarul Aswad ini ialah batu yang dimuliakan semenjak daripada zaman jahiliyah sehinggalah kedatangan Islam, kerana ianya adalah batu daripada syurga dan ketinggian kemuliaannya. Hajarul Aswad sejarah dia cukup panjang. Hajarul Aswad pernah dicuri, bahkan kalau tak silap saya 9 ataupun 9 ke 20 tahun pernah hilang daripada Masjidil Haram. Dicuri oleh orang tentera yang masuk serbu ke apa nama Makkahul Mukarramah, hancurkan Makkahul Mukarramah dan ambil Hajarul Aswad tu buat balik negara dia. Lama sampailah pemerintahan Islam ketika itu buat perbincangan untuk ambil balik, barulah dihantar. Bahkan dihantar tu pula dalam keadaan dah pecah-pecah dah. Kalau ikut tu, kalau tuan-tuan perhati betul-betul, ada kot dalam 7 biji pun besar-besar tu ya. Kita tak perasan lah dia duduk dalam tu. Kalau tuan-tuan perhati balik, dia lagu tu dia dalam bulat lagu tu, dalam tu ada batu pula, batu tu tanam pula dikatakan Hajarul Aswad ni. Jadi itulah batu-batu yang dikatakan mai daripada syurga. Dulunya batu itu putih melepak, putih semua batu tu, tapi pasal apa jadi hitam? Disebutkan, sebab tu disebutkan Hajarul Aswad batu hitam, kerana kesan daripada dosa-dosa manusia yang mana duk pi cium, duk pi ambil, duk pi nu, menyebabkan hitam, berubah batu tersebut menjadi hitam disebabkan kerana dosa-dosa manusia. Itu disebutkan oleh sebagian daripada ulama. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW sarankan untuk menyentuh ataupun melambai kepada Hajarul Aswad dan rukun Yamani. Rukun Yamani tak mana? Hajarul Aswad semua tahu tentang tu. Rukun Yamani sebelum dia. Sebelum dia tu orang panggil rukun Yamani. Okey, dia ada rukun Iraqi, dia ada rukun Syami. Kemudian ada rukun rukun Yamani, kemudian Hajarul Aswad. Dia 4 bucu tu. Dulu Kaabah dia bukan 4 bucu. Dulu Kaabah ni dia jadi macam ni. Dulu Kaabah asal-asalnya dia macam ni, bentuk macam ni. Kemudian dia ada bulat tang ni. Itu Kaabah dulu, dia jadi gitu. Ini Kaabah asal. Maka Kaabah yang asal ni, yang kalau tuan-tuan tengok di Hijr Ismail. Hijr Ismail ni yang bahagian tu ada pancuk emas tu yang bulat tu kan. Situ lah ni bulat tu tak ada dah, boleh keluar masuk. Sebab tu kalau tuan-tuan nak buat tawaf, tuan-tuan tak boleh masuk dalam kawasan tu. Nak tawaf tuan-tuan kena tak boleh masuk sini, tuan-tuan kena keluar pi sampai tang sini ni. Kena keluar pi situ tawaf, tawaf macam tu. Masuk dalam ni dia batal, dia tak kira satu tu. Sekali masuk dia tak kira satu pusing tu, kena pusing sekali lagi bagi cukup sempurna. Pasal apa? Dalam Hijr Ismail itu dikira sebagai dalam Kaabah. Sebab tu kalau dapat kesempatan tuan-tuan pergi di sana, depa bagi kebenaran untuk sembahyang di Hijr Ismail, tuan-tuan jangan tinggal. Ingat saya pergi umrah beberapa kali, saya dan sekali ataupun 2 kali saja sembahyang di Hijr Ismail. Tu pun orang kata apa, dia buat muka welfare tu dia bagi. Ada sekali tu saya tengok perempuan, dia pi berjalan, tak ada siapa kacau dia, seorang-seorang dia duduk sembahyang dalam tu. Polis pun tak kacau, pom tak kacau. Dan orang duduk tahan ni,
Tapi dia lalu polis tu lepas, dia masuk seorang-seorang dia sembahyang tentu. Itu rezeki, masing-masing orang rezeki. Jadi jangan ditinggalkan hal tersebut kalau dapat kesempatan. Maka Hajarul Aswad ni adalah salah satu sudut di bahagian Kaabah, dan rukun Yamani juga adalah salah satu yang menghadap ke arah negara Yaman. Sebab tu kita panggil Rukunul Yamani, yakni sudut sebelum Hajarul Aswad. Dan terdapat dua lagi rukun di Kaabah sebut, iaitu rukun Syami dengan rukun Iraqi. Jadi 4 sudut tu, ambil satu sudut, setiap satu tu adalah 4 sudut, Syami, Iraqi, Yamani dengan Hajarul Aswad. Maka perlu diingat bahawa walaupun digalakkan untuk kita sentuh ataupun cium Hajarul Aswad, akan tetapi perlulah diambil perhatian keadaan sekeliling sebelum menciumnya. Okey, jangan sampai kita pulun sangat-sangat nak cium sampai kan kita menyakiti orang lain. Dengan kita katakan dalam keadaan sesak-sesak lagu tu, kita siku orang, kita tolak orang, kita tidak menghormati umat Islam yang ada, maka benda-benda itu tidak dianjurkan. Bahkan Islam suruh kita jaga dan jangan menyakiti umat Islam lebih besar daripada kita duk pulun cium Hajarul Aswad. Maka di antara kelebihan Hajarul Aswad ni ialah dia adalah batu daripada syurga, dan dia akan jadi saksi ke atas manusia yang melakukan ibadat di sekelilingnya dan menciumnya. Kes tu je. Sebab tu kalau tuan-tuan dengar sejarah Sayyidina Umar pernah kata apa dekat Hajarul Aswad. Sayyidina Umar ni sejarah dia bercakap dengan benda ni pun banyak tuan. Di antara yang masyhur, Sayyidina Umar pernah bercakap dengan Sungai Nil. Di antaranya Sayyidina Umar pernah bercakap dengan Hajarul Aswad. Dia duduk depan Hajarul Aswad, dia kata apa? Hang ni Hajarul Aswad, sabit kerana Nabi cium hang, aku pun cium hang. Kalau kata Nabi tak buat, tak kelapak nak cium hang. Tu Sayyidina Umar. Kalau kata Nabi tak buat, aku tak kelapak nak cium hang. Tu Sayyidina Umar. Pasal apa? Dia tegah dalam benda-benda lagu tu. Buat amal ibadat daripada Nabi SAW. Jadi Hajarul Aswad ini di antaranya ialah dia akan jadi saksi. Sebab tu orang yang pi ziarah, tuan-tuan, dua benda kalau kita pi ziarah di Saudi. Ziarah Kaabah Al-Musharrafah, yang akan jadi saksi kita di antaranya adalah Hajarul Aswad sendiri. Ya Allah, dia ni pernah mai buat haji, dia ni pernah mai buat umrah, dia ni aku pernah nampak dia sembahyang di sini. Hajarul Aswad akan jadi saksi. Yang kedua adalah yang akan jadi saksi kita bila kita ziarah Nabi SAW. Sebab itu dalam hadis yang sangat banyak menyebutkan bahawasanya siapa yang ziarah aku, dia seperti mana ziarah aku masa hidup, dan aku akan jadi saksi bagi dia. Disebutkan banyak hadis-hadis tersebut. Maka perlu perhatikan, ambil kesempatan untuk buat benda-benda lagu tu. Jangan kita pi di sana, tak kira lah musim haji ke musim umrah ke. Kadang-kadang ada di antara kita ni yang terlebih kurang dalam bab tersebut, duduk di hotel, tak mau turun sembahyang di bawah, duduk rasa letih, orang ramai, rimah. Jangan. Kita pi sana pun berapa hari ya. Ambil kesempatan. Tuan-tuan gagah main sembahyang surau kita ni pun besar rahmat dah sembahyang subuh. Kita sembahyang di Masjidil Haram sama dengan 100,000 kali ganda tuan-tuan sembahyang subuh di surau tuan-tuan. Tuan nak pergi cari tahu mana. Tuan-tuan hidup pun sembahyang hidup pun tak tentu lagi 1000 kali tuan nak sembahyang tadi pagi subuh. Tapi di Masjidil Haram baru satu waktu sama dengan 100,000 kali sembahyang. Baik. Kemudian cara-cara untuk melakukan istilam ataupun melambai pada Hajarul Aswad. Ini cara dia, kita ambil daripada yang paling sempurna sampai yang paling ringkas. Yang pertamanya ialah bagi yang berkemampuan penuh melakukan istilam pada Hajarul Aswad ialah dengan menyentuhnya. Yang pertama, sentuh dulu, lepas tu cium dia dan letak dahi kepadanya sebanyak 3 kali. Jika tak mampu, afdalnya dengan bilakan yang ganjil, 1, 3, 5, ikut yang mana mampu. Itu cara dia apa dia? Sentuh dulu, cium kemudian kita letak dahi di situ. Cara yang kedua paling sempurna ialah kalau tak mampu juga macam tu, kena buat macam mana? Memadai dengan sentuh dan cium saja, tak payah boh dahi. Dahi tak payah letakkan di situ. Yang ketiganya ialah kalau tak mampu juga macam tu, cukup sentuh saja. Dalam ramai-ramai duk tengah duk tawah tengah kelang kabut tu, kita pegang tu sudah, pegang. Maksudnya sentuh saja Hajarul Aswad tersebut. Dan jika tidak mampu menyentuhnya pada setiap kali tawaf, maka sentuhlah Hajarul Aswad ni pada bilangan-bilangan ganjil. Tawaf kali pertama, pegang sekali. Tawaf kali ketiga, pegang sekali. Tawaf kali kelima, pegang sekali. Ketujuh, pegang sekali. Macam tu. Ya, bagi pusingan-pusingan yang lain. Dan sekiranya tak mampu juga, yang ni yang selalu kita buat ni. Kalau tuan-tuan pergi tengok, selalunya had ni lah yang kita mampu buat, nombor 5 ni. Apa dia?
isyaratkan dengan tangan ataupun dengan tongkat sahaja pada Hajarul Aswad pada setiap kali pusingan tawaf beserta mengucapkan takbir. Contoh kita katakan tangan ke ataupun tongkat ke, ataupun tak ada apa lagi, pen. Untuk ada pen, istilah tu pun tak ada masalah. Maksudnya benda yang kita isyaratkan seperti mana kita menghormati. Maksudnya kan dia sebut Bismillahirrahmanirrahim, tu kan duk tengok masa tawaf Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim tu, itu ialah cara yang paling last yang kita, kalau kata kita tak mampu, itulah yang terakhir yang kita boleh buat. Tuan-tuan, hadis yang ke-28 kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang lepas raya. Kau ada nak tanya apa-apa tuan-tuan? Silakan. Kau sehari dua lagi nak tanya raya? Ya. Ya. Okey. Bila mula untuk mandi sunat ni? Okey, lepas daripada subuh tu boleh dah untuk kita mandi sunat hari Jumaat. Okey, tapi dia ada waktu paling afdal, yakni qubailis salah. Yakni kalau kata yang paling eloknya waktu bila? Iaitu waktu sebelum kita keluar pergi sembahyang Jumaat. Contoh kata kalau hari Jumaat tersebut tuan-tuan cuti umum, okey, duduk di rumah tak pergi mana, waktu bila yang sesuai? Sebelum ni tuan-tuan duduk pergi sembahyang mandi Jumaat pada sebelum tuan-tuan pergi sembahyang, tuan-tuan sebelum pergi kerja. Tapi had kali ni nak buat macam mana? Boleh dapat cuti sebagainya dekat nak keluar pergi sembahyang Jumaat. Masa tu paling afdal. Contohnya tuan-tuan nak keluar pergi pukul 1, 12.30. Nah, 12.30 tu paling afdal untuk tuan-tuan mandi sunat hari Jumaat. Maksudnya bau itu masih segar, pakaian kita masih segar. Dalam keadaan tersebut kita pergi sembahyang, menjadikan kita lebih terpelihara daripada bau-bau yang tak baik itu. Kadang-kadang kita bila kita kalau mencari kerja, daripada tak boleh langsung, baik kita mandi selepas subuh, baik kita mandi pada hari yang kita sebelum kita pergi kerja. Tapi kalau kata boleh sempurna, kita ambil pada hari tersebut sebelum qubail, dekat-dekat kita nak pergi sembahyang Jumaat, masa tu kita mandi. Wallahu alam. Ada lagi? Ya. Macam kalau dia bertindih? Dia bertindih contoh? Contohnya Raya Aidilfitri, Ya. Jumaat ni. Ya. Nak dulukan yang mana? Okey. Nak Aidilfitri. Baik, insya-Allah. Ini cara yang bertanya ni dia di antara mazhab netizen. Kerana dia memegang yang dikatakan raya tu hari Jumaat. Pasal lain ni contoh. Yang ni dikatakan orang kata apa menjadi sebutan ni. Cuma saya nak beritahu kat tuan-tuan, jawapan bagi raya. Ni pun melawak ya no. Yang pastinya adalah 1 Syawal. Itu satu. Itu kita raya 1 Syawal tu confirm. Yang keduanya pun baru ni dia beritahu juga. Pasti dah hari Jumaat itu kita raya. Hari Sabtu tu kita raya. Cumanya tak tahu raya pertama ataupun raya kedua. Pula dah. Macam-macam netizen ni pun. Lah kali jawatan mufti buat keluar satu statement. Jangan jadikan tarikh raya sebagai permainan. Pula dah. Kan? Lah ni sedang dulu tu lah. Tu saya duk kalut dah. Raya hari apa? Yang pastinya kita tetap raya insya-Allah. Cuma kalau tuan-tuan tahu pun hari raya hari Sabtu, ataupun tuan-tuan tahu kata hari raya hari Jumaat, mati hari Khamis, tuan-tuan nak raya bila? Tetap tuan-tuan tak boleh raya. Sudut ingat tu kalut. Tapi soalan yang baik daripada sahabat kita ni, dia tanya bila raya hari Jumaat. Kata kalau raya hari Jumaat, nak buat mana lu? Nak buat mana lu? Maka afdalnya ya, raya dulu. Tengok yang mana mai awal. Tengok yang mana mai awal. Jadi bila yang paling awal sekali ialah pagi raya tu, kita sembahyang raya selalunya pukul 8.30, pukul 9. Maka selepas daripada subuh itu, sebelum kita pergi sembahyang raya, sunat kita mandi sunat hari raya dulu. Selesai mandi sunat raya, sekali lagi nak keluar sembahyang Jumaat pula, mandi pula. 2 kali pahala banyak. Kalau kata disebutkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kalau kita mandi tu turun gugur apa nama kita punya dosa-dosa tu, bayang tengok 2 kali mandi. 2 kali mandi ni kan masuk masjid tak ada nak riak tu kan. Kan tuan-tuan ni bersih ni kan. Jangan nak buat kerja lagu tu. Tapi pahalanya adalah banyak. Sebab tu tuan-tuan hikmah, jangan kita mandi wajib, atau jangan kita mandi sunat.
kita ambil ayat semayang pun sebenarnya dah gugur kita punya dosa. Cuma kita tak nampak. Kalau nampak tuan-tuan, agak-agak saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang nak ambil ayat semayang tu ni? Saya berani kata tuan-tuan, pala paip ni pakai tak ada di masjid-masjid, di surau-surau. Pasal apa? Kalau nampak dosa turun banyak mana, taubat lahum, siapa nak pergi ambil? Siapa nak pergi ambil ayat semayang tu? Cik, tengok-tengok hak ustaz main dengan nak mengajak dengan serban mamu ni, tok-tok serban tu basuh-basuh noh, hak turun tu kelam ayat. Kan, hak kawan tu pula amal tu dia pun keruh sikit ya, hak ustaz tu kelam. Allah, agak-agak tuan-tuan nak pergi dengar dia ceramah. Taubat lahum, tuan-tuan tak pergi dengar ceramah dia. Aku ingat kata kita ni duk teruk dah pergi mengaji ke dia, aku punya dia lagi teruk dah aku. Taubat lahum tak pergi dah. Saya kan macam biasa, taubat lahum ambil sembahyang di rumah. Oh, dia buat kelam boleh kan? Bolehlah. Pak Syekh ni rupanya teruk lagi daripada kita. Dah. Sebab tu dirahsiakan ataupun ditutupkan hal tersebut. Tapi kalau kita boleh nampak sungguh, keruh gelap ni pakai kita ni, kita tak buat. Jadi kita susun yang mana paling awal, maka itu didahulukan. Nah, itu didahulukan, maka pahala tu kita akan dapat berganda lah. Tapi kalau kata tak boleh, memadai dengan mandi sunat hari raya hak tadi tu. Memadai yang tu, cumanya kalau nak lebihkan pahala, mandi pula setelahnya pada sebelum kita pergi sembahyang Jumaat. Wallahu alam. Ada lagi tuan-tuan? Kami yang pergi betul sepuh-sepuh kan. Diet mandi terus. Okey. Ustaz, nanti saya cek balik tu. Sebab dia ada permulaan waktu tu untuk kita mandi. Sebab kalau mandi raya dia kira daripada malam. Mandi raya ni sebelum subuh tu dah boleh mandi dah, sunat hari raya. Tapi Jumaat nanti saya confirm balik. Saya pun ada tulis dah apa nama tambahan ni, sekadar maklumat tuan-tuan. Alhamdulillah, Galeri Ilmu, satu percetakan, syarikat percetakan ni, dia ambil kitab saya ni untuk dicetak pula, untuk dibuat cetakan baru. Dan insya-Allah bulan 5 ni, hujung bulan 5, pesta buku apa nama kebangsaan di PWTC, ada satu booth untuk saya di sana untuk perasmian saya punya buku. Jadi tuan-tuan tolong doa lah. Dalam tu saya ada sebut, cuma saya kurang ingat, terlupa permulaan waktu tu bagi sembahyang mandi Jumaat. Nanti ada kesempatan nanti saya masukkan dalam apa nama, saya maklum balik dalam apa nama Kak Faizul masuk ni lah dalam grup tuan-tuan dan sebagainya. Tapi yang pastinya kalau sembahyang apa nama Aidilfitri ataupun Aidil Adha, dia boleh daripada malam hari lagi sebelum subuh. Tapi Jumaat nanti saya confirm balik. Wallahu alam. Ada lagi? Ya. Pendapat mereka. Okey. Kalau Wahabi, dia tidak bercanggah banyak dengan kita. Bahkan depa lebih, kadang-kadang pada satu-satu bab tu depa lebih mengambil berat dalam satu-satu bab ibadat. Cumanya bila melibatkan Syiah, Syiah perlu diperhatikan sikit, kerana bagi mereka itu ialah kemuliaan itu bukan pada Makkahul Mukarramah saja. Bahkan minta maaf bahasa, kalau Syiah ni depa pergi ke Baqi', ke Madinah, sengaja depa naik atas kubur, depa pijak kubur-kubur para sahabat di sana. So bagi mereka Hajarul Aswad ni apa nilai? Tak ada nilai pun sebenarnya. Bagi mereka Kaabah Musyarrafah ni ada nilai, ada, tapi tak senilai seperti mana Karbala mereka. Jadi bagi kita, la ifrat wala tafrit, jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu ni sangat. Kita menerima ada firqah-firqah yang masih dalam Islam tetapi sesat ataupun silap. Sebab tu kalau kita tengok tokoh-tokoh ulama dulu, mereka tak kata sampai Syiah tu murtad. Ada setengah sampai macam tu. Ada yang setengah agak ekstrim, mengatakan Syiah itu bukan setakat sesat, bahkan kafir pula. Jadi kena tengok pendapat ulama tu pada pendapat mereka tu berkenaan dengan siapa. Pasal Syiah ni pun tuan-tuan, dia bukan ada satu. Syiah ni dia ada banyak. Maka mungkin yang kata Syiah tidak keluar daripada Islam itu adalah Syiah yang tak sesat, seperti mana Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah tu masih ada sekarang ni di Yaman. Di Yaman masih ada Syiah Zaidiyah. Cumanya yang ada di Iran
Seperti mana kalau kita dengar tu ayatullah hak ni apa semua tu, itu tu di antara Syiah firqah yang depa tu minta maaf cakap lah, Masjid Nabawi itu tidak ada nilai bagi mereka, Masjidil Haram itu pun tidak ada nilai bagi mereka pun. Sebab Karbala-nya dan peristiwa-peristiwa yang tempat-tempat depa yang lain itu dianggap lebih mulia. Sebab apa tuan-tuan? Quran pun depa kata Quran lain. Quran kena ada Quran Fatimiyah. Quran Fatimiyah tu ialah satu Quran yang akan diturunkan kepada Imam Mahdi, dan Imam Mahdi yang akan buat main Quran tu. Lah ni tak sempurna lagi tu. Ada tu tak sempurna. Jenuh. Quran pun depa kata lagu tu. Kan? Nabi pun depa kata lagu tu. Tuan-tuan, depa kata apa? Nabi sebenarnya tak layak jadi nabi. Hak sepatutnya layak jadi nabi ialah Ali. Nabi pun buat lebih kurang Hajarul Aswad. Celah gigi. Mudah bahasanya macam tu. Jadi jangan sampai kita orang kata apa, ya fahaman-fahaman itu ada, tapi kita jangan mudah kita katakan menyesatkan. Dalam waktu yang sama kita kena peringat juga sama ada hal itu terlalu ekstrim ataupun tak sesuai dalam pemahaman Islam kita tu sendiri. Sebab tu anak-anak kita besar-besar ni ajarkan kepada mereka akidah Ahlussunnah wal Jamaah daripada awal. Sebab bila depa dah terima fahaman-fahaman lagu tu, minta maaf bahasanya, depa tak heran dah untuk buat benda-benda yang pelik. Minta maaf. Orang kata apa? Doa kunut. Laknat isteri Nabi ni depan-depan dalam sembahyang. Tuan-tuan, kita jahat lagu mana pun kita keluar pun kita nak maki mak orang tak gamuk. Kan? Kita nak maki mak orang tak gamuk. Tapi depa ni maki mak orang Islam dalam sembahyang. Sebab apa? Bagi depa rendah, orang lain rendah. Macam Yahudi pasal apa hari ni kita kena tindas? Tuan-tuan ni, bulan puasa baru ni. Allah. Tuan-tuan kalau perasan tiap-tiap kali bulan puasa ni mesti jadi. Pasal apa? Bagi mereka ialah kaum lain itu ialah seperti mana binatang. Kaum lain itu adalah seperti mana binatang. Manusia lain adalah seperti mana binatang. Yang paling mulia adalah Bani Israel. Pergi. Sebab tu kita tak mau faham-faham lagu tu di mana-mana tempat pun, hatta negara kita pun. Oh, golongan ni golongan yang paling kemas, paling elok, paling yang lain-lain tu bawah. Tak boleh. Sebab tu kita menolak akan hal-hal tersebut, walaupun nampak seperti mana biasa, tapi melibatkan kepada akidah ataupun fahaman agama itu kita tak terima. Jadi mana Hajarul Aswad bagi Syiah dan juga Wahabi yang mungkin ambil berat, tapi itu pun minta maaf cakap lah. Macam saya pergi maqam Nabi SAW, jerakah ni, Allah. Tuan-tuan, Nabi duduklah maqam tu, Nabi disimpanlah maqam tu. Adab kita ialah Nabi wafat ataupun Nabi tidak wafat, kita tak boleh tinggi suara lebih daripada Nabi. Tapi dapat pok-pok tu tuan-tuan, ada jerakah kita ni, kita selawat sikit dia, bid'ah haram tak boleh ni, hampa pun teriak-teriak apa, pergi balik tu dia lah. Kata nu Nabi tu, depan Nabi tu, tak boleh. Jadi kadang-kadang kena macam tu lah. Saya kata bukan salah siapa, kita kena perhatikan siapa pun yang buat salah tetap salah, tapi jangan terlalu ekstrim dalam hal-hal tersebut. Allahu alam. Ada lagi? Tak ada dah. Tak ada. Okey. Saya pun cadang nak berhenti kan. Balik nak baca kitab sikit lagi. Nak baca kitab sikit lagi. Okey, cuma sini saya nak elan sikit saja. Kalau kata tak bawa duit dah ni tak ada masalah. Boleh bagi kat Fizul ke nanti back in. Saya nak bagi ruang saja. Ada satu pondok di Fatani, pondok Baba Haji Adnan. Baba Adnan ni kami selapih di Mesir dulu. Cuma beliau berumur sikit lah daripada saya dan kawan-kawan. Kami duduk mengaji kitab-kitab Jawi dengan beliau dulu. Menawar bagi hati, macam-macam lah. Beliau balik ke Fatani, dan ni beliau buka satu pondok pula di belah Fatani. Dan lah ni dia tengah duk buat tambun tanah dan nak pembinaan pondok di sana. So saya buka di sini, saya dah minta izin dengan dia. Dia share dalam ni. Kemudian saya kata, Baba, izin tak kalau kata saya nak iklan dekat mana-mana tempat yang saya nak pergi, nak bantu Baba bagi ruang dalam Ramadan ni? Dia kata, silakan Ustaz, yang mana yang terbaik silakan. Jadi saya hari ni saya cuma panjangkan sahaja. Siapa-siapa yang nak sumbang untuk pembinaan apa nama pondok beliau, boleh sumbang pada saya hari ni, ataupun kalau kata tak buat duit nanti bagi kat Fizul. Ya, silakan. Saya cuma buka ruang saja. Kalau tuan-tuan nak bersama, silakan. Tapi kata kami bukan nak kata Ustaz, bulan puasa ni banyak sangat dah kami pahala. Tekad-tekad lah ni tak payah ikut. Ikut suku hamba lah. Nak masuk syurga hamba. Bukannya saya ada pergi sekat ni, saya tak ada ni. Cuma saya bagi peluang saja. Kalau ada nanti bagi tahu balik kat saya. Saya pun kalau boleh sebelum daripada raya. Saya malas nak fikir lah.
Sebab lah ni saya kumpul ada kot lah 1,000, 2,000 lebih kurang tu lah. Jadi sebelum raya tu saya nak bagi selesai, tak mau fikir lah. Jadi kalau nak bagi dalam masa sehari 2 ni lah. Zakat dia macam ni. Zakat ni, tu dah jadi panjang bahasan ni. Zakat ni untuk asnaf. Dia bukan untuk mana-mana NGO, mana-mana tempat. Faham tak? Dia kena macam ni. Orang. Siapa ni? Orang miskin. Siapa ni? Orang fuqara. Siapa ni? Orang fi sabilillah. Orang. Dia tak boleh bagi contoh ni NGO ni banyak tolong orang susah banyak. Dah tu NGO. Dia bukan satu orang kata apa? Entiti yang kita boleh bagi zakat. Dia bukan asnaf walaupun dia tolong orang susah. Jadi perlu dibagi persendirian. Maka kalau untuk kes-kes macam ni tak boleh bagi zakat, tapi kena wakaf. Itu lebih baik. Sebab tu kena faham juga masyarakat kita hari ni bila zakat ni contoh, saya bisa jumpa satu kaya dia bagi sumbangan dekat orang ni sampai 600 orang hari pagi tu saja dia bagi sumbangan. Ni zakat saya Ustaz. Saya kata zakat? Kok jelas mana zakat ni? Ni hak terima ni hak mai ni pun kadang-kadang rumah sampai 2 biji. Nak zakat jelas mana? Tak boleh. Tak boleh. Zakat pula bukan boleh bagi barang. Zakat ni kena duit. Maksudnya kita bagi duit itu ataupun tengok pada zakat sedek ni lah. Jadi kena perhatikan yang itu juga. Maka janganlah bagi zakat dengan hal tersebut, kita bagi yang dikatakan wakaf ataupun sumbangan. Wallahu alam. Baik, insya-Allah terima kasih banyak tuan-tuan. Nanti selamat raya. Saya minta ampun maaf kalau ada salah silap tergasak bahasa. Moga ada kesempatan bersama kita jumpa lagi selepas daripada Ramadan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.